Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna kunna muqinun. Na'mal salihan inna muqinin. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim, Taman Sri Setia, ahli-ahli jemaah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin limpahan rahmat daripada Allah dapat kita bertemu, berada bersama di rumah Allah, dan kita berniat i'tikaf, mengimarahkan masjid, menghidupkan majlis Raudatul Jannah, taman syurga. Moga-moga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, malam ini kita tengok sambungan pengajian kitab Aqidah, Asas Aqidah Islam, dan kita sambung muka surat 34. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 34 yang baru sahaja kita baca pada hari Ahad yang lepas. Masih lagi tajuk berkaitan dengan kewajipan seorang Muslim menuntut ilmu. Kewajipan seorang Muslim mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Baik, kita baca tajuk berkeyakinan dengan ilmu. Berkeyakinan dengan ilmu. Apa disebut oleh penulis kitab ini? Ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu hendaklah ilmu yang membetuli dengan yang sebenar. Maknanya ilmu yang benar. Apa makna ilmu? Apa makna ilmu? Definisi ilmu itu bahasa Arab lah, al-ilmu. Kalau bahasa Melayunya pengetahuan. Profesor Dr. Said Naqib Al-Atas dia memberikan makna ta'rif, definisi kepada ilmu ialah kehadiran makna dalam diri. Kehadiran makna sesuatu dalam diri itu. Makna sesuatu benda, dia tahu. Macam saya sekarang, depan saya ni ada telefon, ada phone, ada smartphone. Tahu ada hadirnya dalam diri ni, sedar bahawasanya smartphone tu juga ada aplikasi kamera, maka dia merakam. Maka tahulah ilmu tu, kehadiran makna dalam diri. Kehadiran makna dalam diri seseorang itu, dia tahu benda tu, dia tahu maknanya sekali. Dan makna tersebut, makna sesuatu benda yang dia tahu itu, dia merubah diri dia. Dia mampu melakukan perubahan. Maknanya sebelum ni tak tahu pun sekian. Udah tahu, dah ada ilmu, tahu makna sesuatu itu, maka dia berubah daripada jahil kepada alim,
daripada baik, daripada buruk kepada baik, daripada jahat kepada baik, daripada benda-benda haram kepada yang halal. Itu pentingnya ilmu. Itu definisi ilmu sebagaimana yang disebut oleh Profesor Dr. Syed Naqib Al-Atas. Dalam lebih-lebih lagi dalam bab agama, dalam ilmu agama, apatah lagi bab agama tu hak paling tinggi, tidak adalah hak lebih penting melainkan bab akidah, bab iman, bab tauhid, bab i'tiqad, bab kepercayaan kepada Allah dan segala apa yang diajar oleh Allah dan para rasul. Sebab itu disebut di sini ialah ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu hendaklah ilmu yang membetuli, betul, benar, dengan yang sebenar, yang hak, ilmu yang hak, bukan mengaji benda-benda karut-marut. Ada orang mengaji belajar juga, tapi dengan siapa dia belajar? Dengan benda apa dia belajar? Belajar ilmu hitam contoh. Ya, dari segi makna ilmu jugalah. Dari segi makna ilmu hitam tu ilmu juga, tapi apa faedahnya? Haram. Belajar bab sihir, syirik. Sebab tu disebut di sini ialah hendaklah ilmu yang membetuli dengan yang sebenar, yang hak, bukan ilmu yang salah. Bukan ilmu sesat, bukan ilmu apa dia, macam-macam lah sekarang ni, ilmu batiniah ke apa ke, ilmu kebatinan. Sampai peringkat dia ni, barang dalam, barang batin aku kenal dah Allah, tak perlu semayang dah. Tu jauh berbenar lah tu. Tak, kita ni zahir je. Hak lain, yang lain, pok-pok lain, geng-geng lain zahir. Geng aku je yang batin. Aku belajar batiniah, batin, barang dalam, kenal sampai ke kulit Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, wahdatul wujud contoh. Dalam Allah ada aku, dalam aku ada Allah. Lebu. Tak payah sembah dah, tak payah semayang dah, tak payah ibadat dah. Ini sesat, bukan setakat sesat, bahkan menyesatkan. Dhallu wa adallu. Mereka tu sesat dan menyesatkan umat manusia. Wa niyadzubillah. Itu ilmu yang salah. Baik, ada ilmu agama, dan ia mesti berkeyakinan dengan ilmunya, yakin dengan ilmu tu hak sampai pada kita tu ilmu yang benar. Yakin. Kita duk mengaji bab akidah ni, Allah tu ada, yakin Allah tu ada. Kau tak yakin Allah tu esa tunggal, yakin Allah tu esa tunggal, tu bab akidah. Kalau tak yakin, lebu. Oleh itu tidak memadai iman seseorang yang berikut. Lalu dia pun bagi contoh. Oleh itu kata penulis kitab ini, Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz, dia sebut tidak memadai. Makna apa? Tidak memadai, tidak berkecukupan, tidak sah, tidak sempurna iman orang-orang yang berikut. Berapa orang tu? Bukan orang tu, golongan. Tak, bukan orang. Orang tu macam empat tu macam 4 orang, bukan 4 orang. 4 jenis golongan-golongan inilah. Yang mana ada puak-puak ni, maka tidaklah sempurna iman dia, tidak sah imannya. Baik, yang pertama disebut orang yang jahil. Orang jahil lawan kepada ilmu lah. Ilmu tu tahu. Bahasa Arab tahu makna ilmu, alim, dia tahu. Lawan dia tak tahu. Tak tahu mana apa? Jahil. Jahil tak tahu apa. Orang jahil iaitu orang yang tidak mendapat sebarang maklumat, tak sampai kepada dia ilmu, tak mengaji, tidak mendapat sebarang maklumat. Makna kata dia tidak berusaha untuk mencari maklumat ilmu tersebut, maka dia jahil. Apa pun tak mengaji, maka dia jahil, tak kenal hukum hakam, bab iman, bab akidah, bab tauhid. Sebab tu jahil ni antara dosa yang dalam Islam, jahil ni perkara yang besar. Saya teringat satu ayat, kebetulan malam tadi saya baru je baca surah yang kuliah tafsir di surau Sungai Nibong. Dalam surah Al-Infitar, Allah tanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia,
Hei manusia, ayat ni turun kepada seorang tokoh musyrikin yang memang kita kata musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf, ataupun sebahagian ulama kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Tak apalah, tak kisahlah Walid Al-Mughirah ke Ubay bin Khalaf ke, itu perbezaan pandangan ulama tafsir ketika membicarakan ayat surah Al-Infitar. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu tertipu terpedaya sehingga mu ni jadi tertipu terpedaya melawan Allah Ta'ala. Lawan Allah makna apa? Lawan hukum hakam Allah, lawan peraturan Allah, lawan bab-bab akidah, lawan perintah Allah Ta'ala. Bermaksiat pada Allah, buat benda-benda haram, buat benda-benda mungkar, meninggalkan kewajipan. Itu semua makna kata ma gharraka bi rabbikal karim, kamu terpedaya, kamu tertipu sehingga duduk dalam terpedaya, duduk dalam tertipu tu sanggup melanggar perintah Allah Ta'ala. Ulama mentafsirkan apa jawapan kepada ayat tu. Allah tanya, ma gharraka bi rabbikal karim, apa ke benda yang membuat kamu ni tertipu terpedaya sampai mu lawan Allah, sampai mu bermaksiat pada Allah, sampai mu derhaka pada Allah? Maka jawab dia ada dalam kitab tafsir. Jawabnya ialah al-jahlu, jahil. Jahil. Satu hari Sayyidina Umar dengar sahabat dia baca Quran. Seorang sahabat tengah baca Quran, kebetulan dia baca ayat tu, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Tak semena-mena Sayyidina Umar dengar sahabat dia baca Quran, dia pun jawablah al-jahlu, jahil lah jawapan dia. Jawapan kepada ayat Allah Ta'ala tadi. Apakah benda yang membuatkan manusia ni sampai terpedaya, tertipu dengan dunia ni, sampai langgar perintah Allah? Jahil. Tak tahu, tak mengaji. Kalau mengaji pun tak amal. Hakikatnya orang tak mengamalkan ilmu ni jahil lah. Tak. Sebab tu disebut orang yang tidak mendapat sebarang maklumat, kejahilan ataupun bahasa tu jahil, tu bahasa Arab lah, bunyi pun sopan sikit. Kalau nak terjemah bahasa Melayu kasar lah sikit, apa dia? Bodoh. Dalam kitab Imam Sun Haji Ibnu Athir tu dia letak lagi perkataan selain daripada bodoh. Apa dia? Dungu. Lain daripada dungu, bebal. Lain daripada bebal, orang Kelantan dia guna perkataan benok. Orang Perak faham benok. Lebih kurang tak? Benok. Kenapa berlakunya jahil, bodoh, dungu, bebal? Orang Kelantan kata benok sebab tak mengaji. Kenapa tak mengaji? Jahil, tak tahu kepentingan ilmu, kewajipan belajar. Jadi dia macam mana nak beriman macam ni orang jahil ni? Tak, Allah pun tak kenal, hukum hakam halal haram pun tak kenal. Maka orang yang tidak mendapat sebarang maklumat atau mendapat maklumat yang salah, mengaji benda salah, batil. Dia belajar dengan siapa? Dia belajar dengan ayah pin contoh. Belajar dengan siapa? Belajar dengan puak-puak liberal contoh. Belajar dengan puak-puak hak entah apa-apa, nama pun tak nak sebut lah. Kalau kat Malaysia ni semua orang kenal dah. Yang perempuan siapa ke nama tu cari sendirilah. Tak, Siti apa nama tu? Puak-puak tu lah, ngaji puak-puak tu. Maka puak-puak tu liberal, maka mendapat maklumat yang salah, tafsiran ayat Quran secara salah. Maka mereka ini daripada kalangan orang-orang yang jahil, maka tidak diterimalah iman dia dalam keadaan dia jahil. Dan dosanya apa? Dosa tak mengaji, besar dosa. Kenapa dikira dosa? Sebab dia meninggalkan kewajipan. Kewajipannya apa? Kewajipannya menuntut ilmu. Bila benda wajib tak dibuat, maka dikira sebagai berdosa. Jadi iman orang jahil, wa'iyadzubillah, tak tahu apalah dia. Baik, yang kedua orang syak. Iman orang yang syak. Syak ni pun dah jadi perkataan Melayu kan. Asyak. Syak ni dah jadi perkataan Melayu. Orang Melayu sebut syak wasangka, iaitu orang yang mendapat maklumat tetapi ragu-ragu dalam hatinya sama ada benar atau tidak. Dia mengaji dan sampai kepadanya maklumat, sampai kepadanya ilmu, tapi ada syak, ada ragu-ragu dalam hatinya. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Syak. Saya teringat kaedah fiqh mengaji hukum, al-yaqin la yuzalu bisyak. Itu bab fiqh lah.
Satu benda hak kita yakin, tidak boleh terhapus keyakinan tu dengan syak. Contoh paling mudah. Ni bab fiqh ni tak apalah nak bagi kait dengan perkataan syak ni. Macam mana nak faham syak dalam akidah kalau bab semudah fiqh pun tak faham. Kita yakin ada wudu. Aku yakin ada wudu. Al-yaqin, tadi masuk bilik air aku ambil wudu. Pas tengok rasa basah kepala kita, basah tangan kita, yakin adanya wudu. Baik, lepas tu mari teringat, kentut ke tak? Ada buang angin tak? Tak. Kita yakin ada wudu. Maghrib tadi ada wudu. Ni tengah duk kuliah ni. Kejap lagi nak solat isyak. Dia mari, tadi masa kuliah tadi ada buang angin ke tak? Ada ke tak ada? Itu syak. Maka syak tak boleh mengalahkan yakin. Yakin tak ada wuduk tadi masa maghrib tadi? Yakin aku semayang maghrib 3 rakaat dengan wuduk sempurna. Cuma masa kuliah tadi lama pula Ustaz Muhammad kuliah tu mungkin aku ada rasa tak sedap perut, buang angin ke? Itu syak. Jadi nak pergi ambil wuduk ke tak? Ambil wuduk ke tak? Jawab dia tak payahlah. Sebab apa tak payah pergi ambil wuduk? Sebab syak tidak mengalahkan yang yakin. Pegang hak yakin. Tu dia panggil kaedah fiqh macam tu. Jangan dilayan benda-benda hak syak tu. Kecuali betul-betul yakin, siap bangun lagi. Bukan setakat siap bangun ada bunyinya lagi. Tu yakin tu dah. Tu bab fiqh. Baik, balik kepada nombor 2 ni. Yang dikata syak ni ialah orang yang mendapat ilmu, dia tahu mari mengaji bab akidah, tapi mendapat maklumat ilmu tersebut dalam keadaan dia ragu-ragu dalam hatinya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? 50-50 itu syak. Allahu akbar. Kalau bab bias, kalau bab dunia tak apa. Kalau bab dunia tak apa lagi kita kata. Sekarang ni boleh tak kita nak rentas daerah dalam PKPB? Boleh tak nak rentas daerah? Aku 50-50 lah. Ada orang kata tak boleh rentas daerah. Ada kata boleh dah. Ubah dah, menteri dah umum yang baru pula. Jadi dia 50-50. Itu bab dunia tak apalah. Tapi na'udzubillah, yang jadi masalah besarnya bab akidah. 50-50 dapat ilmu tapi ragu-ragu dalam hatinya sama ada benar ataupun tidak. Contoh apa contoh? Saya bagi contoh bab akidah apa? Isra' Mi'raj contoh. Biasa ustaz kita tok guru kita buat contoh. Isra' Mi'raj. Nabi SAW Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke Palestin. Isra' perjalanan tu. Subhanalladzi asra, ayat Quran. Jadi dia fikir 50-50 lah pula. Boleh jadi betul, boleh jadi tak menasabah dalam satu malam. Satu malam macam mananya? Satu malam dulu mana ada kapal terbang, mana ada kereta api. Udah. Maka dia 50-50 dalam bab akidah. Macam mana? Dia punya i'tiqad tu. Sedangkan Isra' Mi'raj ni ayat Quran, surah Al-Isra' ayat pertama lagi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu as-samiul basir. Jelas benda tu qat'i, benda tu putus, patutnya jazam lah, sepatutnya yakin lah. Dak, syak juga. Habis. Tidak diterimalah, tidak memadailah iman orang-orang macam ni dalam perkara-perkara akidah. Dia masih lagi boleh syak. Contoh Isra' Mi'raj tadi, macam mana Nabi naik ke langit? Perjalanan jauh satu malam. Kalau seminggu boleh tahu, boleh jadi, boleh tahan jugalah. Tu kalau ada rasa syak macam tu. Waliyahzubillah. Kan kita ada baca riwayat bagaimana dalam sebahagian kitab sirah mengatakan ada yang murtad selepas peristiwa Isra' Mi'raj kerana dia tak boleh nak terima apa ke benda Muhammad ni, ya ke tidak 50-50 udah rosak akidah, murtad wa iyadzubillah. Jadi jangan main-main bab syak ni, bab akidah maksud saya. Nak syak benda-benda yang tak sepatut kita syak. Sebab tu kena mengaji, kena rapat dengan ulama, kena rajin belajar bab akidah ni, belajar sampai mati, sampai hujung nyawa kita. Baik, yang ketiga. Yang ketiga orang zon.
Zon. Baca betul-betul tu bukan zon. Zon tu bunyi, kalau tuan-tuan baca zon, bahasa Inggeris tak zon. Zon merah. Sekarang kita Hilal Perak zon apa? Merah ke kuning? Ada zon merah, zon hijau, zon kuning. Tu zon tu bahasa Inggeris. Yang ni bahasa Arab. Dhan, dha, nun. Dha, nun ataupun alif, lam, dha, nun. Az-zannu. Dalam Quran ada perkataan az-zan. Tuan-tuan pernah dengar istilah su'udzan? Dalam Quran Allah sebut apa nama ni, ya wahai orang beriman, ishtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah sebahagian besar zan, sangkaan buruk. Su'udzan, buruk sangka itu berdosa, kerana sebahagian daripada buruk sangka itu berdosa. Biasanya orang berburuk sangka maka dia berdosa, sebab buruk sangka, su'udzan. Habis tu apa agama kita ajar, Islam ajar, Allah ajar, Rasul ajar? Husnudzan, sangka baik. Husnudzan, sangka baik. Macam zon makna apa? Zon, sangkaan. Tiba-tiba berakidah pun duk main sangka juga, iaitu orang yang lebih banyak menyangka betul dalam maklumat yang diperolehinya, tetapi tidak yakin sepenuhnya. Itu zon. Berakidah pun kalau tadi syak 50-50 kan, yang ni zon ni dia bukan 50-50, dia berat kepada ya. Dia lebih berat kepada ya. Sampai kepada dia tu, dia mengaji maklumat sampai kepada dia 70% ya, tapi dia simpan lagi 30% tu. Boleh jadi juga karut. Boleh jadi tak betul, tapi aku lebih kepada okeylah, bolehlah terima. Tu zon dia panggil. Allahu Akbar. Kalau berita TV kita zon, tak apalah, berita TV 3 je pun, Sahabat Utusan Malaysia je pun, WhatsApp je pun. Ini Quran, berakidah, dia nak zon. Boleh ke? Tak boleh. Tak, macam saya terima semalam ke bila orang duk WhatsApp, Kota Baru banjir. Mudah, Kota Baru banjir, kampung aku banjir, mudah. Saya ambil gambar lagi, ada video lagi. Ada video bawah jambatan air naik. Ya ke? Maka kita zon lah, ya ke ni? 70-30, 70-30. Habis tu telefon orang Kota Baru. Call lah kawan-kawan ramai, saudara ramai kat Kota Baru. Banjir ke? Dah ada. Habis tu video, tu bukan jambatan Kota Baru, tu jambatan Siam. Mau pula dah. Tu jambatan Siam. Tengok nombor plate tu. Kita pun tengok video, tengok kereta. Kereta pun nombor plate Siam. Bohong lah. Sebab tu berhati-hati dengan maklumat ni. Tak apa kita nak zon pun, bahkan kita digalakkan zon. Bak di zon lah pula. Zon mana sangka ya ke. Tabayun dulu, semak dulu. Telefon orang Kota Baru tak ada apa, banjir celah mana pula banjirnya. Ni video tu, tu Siam tu. Naratiwan. Dah, tu makna zon. Baik, balik kepada zon akidah. Dia berakidah pun dia zon, dia dah ya ke 70-30 contoh, tapi dia lebih kepada ya lah, dia terima. Sebagai contoh ayat Quran yang mengatakan pencuri kena potong tangan. Saya bagi contoh mudah, contoh bahut tu. Siapa mencuri kena potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Jelas ayat tu. Hak mencuri tak kira lelaki ke perempuan, potong tangan dia. Dia kata, okey, beres, ayat Quran aku terima. Tapi adil ke? Saya rasa dah. Allahu Akbar. Dia main rasa-rasa. Rasa apa benda lagi? Tu ayat Allah. Mu siapa nak main rasa-rasa? Kurang adil ni, tak sesuai ni. Pula dah. Kurang adil, tak sesuai pula dah hukum Allah. Potong tangan. Maka walaupun dia zon, walaupun lebih kepada kita boleh terimalah rasanya. Boleh juga potong tangan, tapi nanti tak ada tangan, dia nak kerja apa? Mudah. Dia simpan lagi 30 tu. Nanti orang bukan Islam tengok, negara Islam potong tangan ni primitif, kuno, kolot pula dah.
Ada lagi dia simpan 30% sangka buruk. Zon, sangka buruk. Tak mungkin adil lah. Sepatutnya orang beriman, Allah kata potong tangan pencuri, potonglah. Bagi yang ada kuasa lah. Kita tak ada kuasa ni, kita sembangnya lah. Hak berkuasa tu. Adil ke tak adil, terbaik ke tak terbaik. Ya, paling adil lah daripada Allah Ta'ala. Itulah hukum terbaik. Sebab apa? Kita tak ada zon. Kita dengan yakin, jazam. Itulah hukum terbaik. Sepatutnya macam, bukan sepatutnya, sewajibnya macam tu. Tak ada zon-zon dah. Mari zon juga. Macam mana iman pokok, macam mana iman pokok ni? Tu tengok dia kata apa tu? Tidak memadai, tidak sempurna iman. Tak padan, tak sempurna lah bab iman macam tu. Tu contoh lah. Bab-bab lain pun sama jugalah. Sebab orang berzina 100 kali. Allah Akbar, macam-macam dah. Jadi setakat bab-bab dunia tak apa kita nak zon. Perkara-perkara dunia kita nak zon tak apa, kita tak yakin adanya apa? Baru ni berita apa baru ni? Berita adanya vaksin. Ya ke ada vaksin? Tak apalah, entah-entah tu propaganda je kot. Tak apa. Zon benda-benda macam tu, tapi ni bab akidah. Bab iman, bab benda-benda yang sepatutnya kita pegang secara ilmu, secara yakin, secara jazam 100%, tiba-tiba dia memilih untuk ada zon, walaupun zon, makna zon tu lebih pada dia terima juga 70%, ada lagi 30%. Jangan kata 30%, 1% pun tak boleh main-main. Tidak ada keraguan kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kena yakin masa hidup ni. Tadi sengaja saya mulakan tadi sebagai muqaddimah kuliah Maghrib malam ini, saya bacakan ayat daripada orang hak tak yakin atas dunia. Surah As-Sajadah ayat 12 juzuk 21. Pagi-pagi Jumaat mungkin imam kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Tuhan, aku nampak dah neraka. Dalam neraka baru yakin. Atas dunia duk main zon. Atas dunia zon lah, syak lah, macam-macam penyakit. Neraka baru yakin. Sebab apa? Absarna, nampak dah neraka tu. Wasami'na, dengar dah suara neraka tu, bunyi neraka yang mengerikan. Lepas tu minta apa dengan Allah? Farji'na, nak balik ke dunia. Nak buat apa? Na'mal salihan. Kami nak buat baik, nak beramal saleh, nak terima dah, nak yakin dah denganmu ya Allah, dengan agamamu ya Allah, dengan hukummu ya Allah. Kerana apa? Inna muqinin, kerana kami dah yakin. Bila mu yakinnya? Dalam neraka. Na'udzubillah. Kita yakin di sini. Yakin atas dunia ni hukum hakam Allah Ta'ala, keadilan Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala. Yakin di sini, insya-Allah sana selamat. Atas dunia duk main zon, duk main syak, duk main tak yakin, ragu-ragu, maka akhirat baru nak yakin. Lepas mu tengok neraka, minta maaf, minta nak balik farji'na, nak balik ke dunia, minta maaf. Tiada peluang kedua untuk kamu balik ke dunia. Sekali ni je Allah bagi kat kita, gunalah sebaik mungkin. Allahu Akbar. Jadi faham ya, zon ya. Orang yang lebih banyak menyangka betul dalam maklumat yang diperolehnya tetapi tidak yakin sepenuhnya. Itu orang-orang yang zon. Seterusnya yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Orang waham. Sama juga, lebih kurang lah. Iaitu orang yang lebih banyak menyangka salah dalam maklumat yang diperolehinya. Terbalik dengan zon tadi. Terbalik dengan zon. Kalau zon dia belah betul tu, dia berat belah betul. Aku terima betul lah ni. Tapi ada lagi 30% tak berapa nak percaya, tak berapa nak harap. Orang Kelantan kata tak harap. Tak harap tu makna ialah tidak 100%, tidak 100% yakin. Baik, lawan kepada zon, waham. Apa makna waham? Tu dia sebut situ, iaitu orang yang lebih banyak menyangka, sangkaan juga. Sangka sama sangka. Zon pun ada sangkanya, waham pun ada sangkanya, syak pun ada sangkanya, cuma percentage.
Banyak belah mana, berat di mana yang membezakan istilah syak, dhan dan waham. Syak ada sangkaan dia 50-50. Dhan sangkaan dia lebih kepada berat kepada betul benda tu betul. Lawan dia waham iaitu lebih kepada benda tu salah. Orang waham iaitu orang yang lebih banyak menyangka salah dalam maklumat yang diperolehinya. Dia kata aku ni tak tahulah, tak berapa yakin aku dah. Bab akidah sekalipun, na'udzubillah, aku ni rasa tak boleh terima lah. Tapi boleh jadi juga. Dia tak boleh terima benda tu, tapi lebih kepada tak boleh terima. Tapi mungkin benda tu tak mustahil. Pening dah. Tu bahayanya tak mengaji ni. Dia akan datanglah benda-benda macam ni. Ini tuan-tuan, 1, 2, 3, 4 ni modal setan semua ni. Faham modal setan? Inilah modal setan. Setan bawa benda ni lah nak campak ke dalam hati-hati orang beriman, na'udzubillah. Tepuk tanganlah setan kalau orang nombor 1 jahil tak mengaji. Tak selalu mengaji lah. Mengaji buat apa? Tak payahlah pergi masjid, ada kuliah-kuliah duduk kat rumah lah tengok TV. Mengaji buat apa, mu pandai dah tu. Nak bagi dia jahil, tepuk tanganlah setan. Itu hasutan setan. Ataupun mengaji pun mari-mari mengaji. Ingat setan ni dia putus asa ke? Tak, setan tak putus asa. Kalau dia tak mampu nak mengelak daripada orang mengaji, walaupun dia cuba nak menghasut, tak payah belajarlah agama. Tengok-tengok kawan tu belajar agama juga, dia tak putus asa. Dia buat godaan cara orang tu pula. Tak payah percayalah. Nak menanam, nak meniup api-api sangkaan, meniup sangkaan. Kan Allah sebut dah perangai dia. Apa dia perangai setan ni? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itulah sifat dia, perangai setan. Yuwaswisu fi, yuwaswis daripada perkataan was udah jadi perkataan Melayu pun. Allazi yuwaswis daripada perkataan wasa yuwaswisu, nak datangkan waswah. Ambil waswah ni, letak dalam dadamu wahai manusia. Tu kerja siapa? Setan, iblis. Sifat dia macam tu dah. Maka walaupun dia tu ada ilmu, mengaji dah, mari syak, tak syak. Mari dilemparnya, dilontarnya zan dalam hati, dilontarnya waham dalam hati. Tak. Maka bahayanya apa? Risikonya apa? Bukan hilang harta, bukan hilang duit, bukan hilang anak bini, hilang akidah, lebu akidah. Na'udzubillah. Hak tu hak kita takut. Sebab akidah ni benda hak paling mustahak untuk kita jaga sampai ke mati. Sampai ke lubang kubur lah, sampai ke hujung nyawa. Mempertahankan thabbit qalbi, doa kita kekal di atas la ilaha illallah, tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi faham, orang waham iaitu orang yang lebih banyak menyangka salah dalam maklumat yang diperolehinya. Contoh apa contoh? Contohnya ialah dia duk menyangka salah, benda tu tak betul. Tak, tapi boleh jadi juga aku terima, tapi benda tu tak betul. Malaikat ni maksum, ni bab akidah. Saya bagi contoh, bab akidah, beriman dengan malaikat. Malaikat tu siapa? Hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah, ada tugas dia, ada tanggungjawab dia, ada kerja dia. Dan malaikat ni dalam Quran Allah sebut la ya'sunallah. Dia ni la ya'sunallah, tidak deraka pada Allah. Makna malaikat maksum. Dia pun fikir-fikir, malaikat maksum? Tak? Boleh jadi juga malaikat maksum. Tapi aku rasa hidak lah kot. No, lebih pada hidak. Lebih dia kata salah. Mana maksum? Yang maksum Nabi. Dia main macam tu. Tengok setan. Tepuk tangan lah setan. Yang maksumnya Nabi, Rasul maksum. Rasulullah tu maksum. Nabi tu maksum. Ini malaikat maksum. Dia pun lebih kepada salah. Tak betul, aku tak boleh terima. Tu waham. Tapi dia simpan sikit lagi. Boleh jadi juga. Tak mustahil kalau malaikat nak maksum pun. Kita dah. Kita terimalah kemaksuman malaikat. Sebab apa? Terang-terang Allah sebut dalam Quran surah At-Tahrim.
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak derhaka pada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, maka malaikat tu maksum, dia tak reti, tak ada bakat nak tak ada bakat nak derhaka. Tak reti nak derhaka. Tu. Kita manusia lain, manusia ni derhaka pun reti, taat pun reti. Kemungkinan untuk derhaka maksiat, ya manusia boleh jadi ketika dia derhaka, ketika dia maksiat, ketika iman dia turun. Adapun kemungkinan untuk dia taat, dia patuh, ya boleh jadi juga ketika iman dia naik. Sebab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia ni apa? Manusia ni ialah iman dia yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Ketika bertambah, alhamdulillah. Tapi ketika berkurang. InsyaAllah sekarang ni kita ni tengah bertambah dah ni. Keluar masjid sekarang belum tentu bertambah. Keluar masjid sekarang, lepak kedai mamak, duk mengumpat kat orang, ketika tu turun. Contoh. Sekarang ni insya-Allah lah tengah bertambah lah ni. Tengah iktikaf di masjid, tengah belajar ilmu, tengah buka kitab, tengah buat benda yang fardu, menuntut ilmu tu kan buat fardu. Tengah didoakan oleh malaikat mendoakan orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Ketika ni iman yazid, naik. Keluar masjid sekarang belum tentu. Macam-macam dibuatnya, tengok hak bukan-bukan, dengar hak bukan-bukan, sembang hak bukan-bukan. Ketika tu yang kos. Itu manusia. Ada pun malaikat tak. Malaikat iman dia statik, setara tu. Dia tak erti nak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah, Nabi, yazid. Tambah. Tu para Rasul dan Anbiya. Tak pernah kurang. Jadi saya bagi contoh, kemaksuman malaikat dia pun waham. Iya ke malaikat maksum? Setahu aku Nabi maksum. Iyalah mungkinlah, tapi aku lebih kepada tak mungkin malaikat maksum. Malaikat pun buat dosa juga kata dia. Maka itu dia wahamlah. Waliyadzubillah, dalam bab-bab akidah ni tidak boleh kita untuk waham. Tak, tu dia. Bab dunia tak apa. Bab dunia, bab ilmu, bab maklum tak apa kita nak waham pun. Dapat berita, tak kita lebih kepada tak betul. Kita lebih kepada tak betul. Sebab kita kata benda tu macam kita terima WhatsApp, orang duk sebar hadis tanpa ada sandaran. Tu pun kena disiplinkan diri kita. Kalau kita nak dakwah pun dalam grup-grup WhatsApp, dia ada disiplin dia. Dia ada adab dia dengan Rasulullah SAW. Tak boleh kita sebarkan hadis Nabi bersabda sekian noktah. Sumbernya mana? Riwayatnya mana? Hadis apa tu? Ya ke Nabi kata macam tu? Maka dia boleh simpan waham di situ. Bukan waham tak percaya pada hadis, tak percaya kepada si penyebar tu. Bukan tak percaya pada hadis. Hadis sahih kita percaya. Tapi yang menyebarkan itu tu entah. Sebab semua orang pakai, puak-puak liberal pun pakai hadis. Siti Kasim pun kadang-kadang dia pakai hadis, tapi tafsir cara dia lah. Dia pakai, bukan setakat pakai hadis, pakai Quran lagi, tafsir cara dia lah. Itu dia. Jadi dalam bab-bab macam ni boleh kita waham, tapi benda yang qat'i tak boleh. Nak ragu-ragu lagi, nak syak lagi, waliyadzubillah. Baik, insya Allah masuk tuan-tuan, kita habiskan. Orang-orang yang percayakan Allah dengan sifat-sifat tersebut tidaklah dinamakan mukmin. Mukmin ke dia? Taklah. Tak mukmin, tak sempurna. Tak, demikian juga dengan orang yang bertaklid. Siapa lagi hak tak sempurna ni? Makna kata tidak mukmin yang sempurna. Bukanlah dia tu mukmin sempurna. Sebab apa? Ada lagi syak, ada lagi zon, ada lagi waham. Maka dia bukan mukmin sempurna. Begitu juga, demikian juga dengan orang yang bertaklid. Iman taklid. Apa makna taklid? Taklid makna ikut-ikutan. Taklid ni bahasa Arab. Apa makna taklid? Ikut-ikutan, ngikut je. Dalam bab fiqh tak apa. Bahkan kita semua taklid bab fiqh. Sebagai contoh bab fiqh apa? Tadi solat maghrib, tahiyat akhir tadi, tuan-tuan duduk macam mana?
Tahiyat akhir duduk macam mana? Duduk iftirashi kan. Macam mana? Kenapa mu duduk iftirash? Tak taklid kepada imam, ustaz duk mengajar tu. Kalau kata minta dalil tak tahulah. Pasal apa baca kunut subuh? Aku ikutlah orang duk angkat tangan, aku angkat tangan juga. Baca kunut subuh, aku ikut je. Mengikut mazhab Syafi'i, sunat subuh sunat baca kunut, ikut. Mana dalil dia? Hadis mana ni? Riwayat mana ni? Imam Bukhari ada tak cerita bab kunut? Imam Muslim ada tak dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Ada tak hadis dia? Tak. Macam mana pula dengan mazhab lain? Mazhab lain kata apa? Tanya hak tu aku tak tahulah. Sebab apa? Aku taklid dalam bab fiqh, bab semayang. Tak apa tak? Beres je. Tak apa. Sebab dia fiqh. Yang jadi masalahnya ni. Tak, orang yang bertaklid dalam bab akidah, Allah ada. Ada Allah. Allah ada. Ada. Mana muka Allah ada? Ayah aku kata ada. Ayahmu kata ada. Pasal apa ayahmu kata ada? Ayah aku kata, dia kata ada sebab ustaz dia kata ada pula dah. Tengok rantaian taklid tu. Tak? Allah ada. Ada. Ayah aku kata ada. Cuba tanya ayahmu, macam mana dia boleh kata Allah tu ada? Aku dah tanya pun ayah aku. Ayah aku kata, dia kata Allah ada sebab ustaz kata ada pula. Tengok rantaian dia punya taklid tu. Boleh tak dalam bab akidah? Dia kena dengan yakin. Habis tu kalau esok, katakanlah pagi esok, ayah dia ubah fikiran. Ayah dia ubah fikiran. Kena pula ayah dia mengaji dengan pok-pok liberal pula. Ayah dia kata, tak ada lah Tuhan ni, alam ini etis, alam ini apa? Semula jadi, maka ayah dia jadi etis. Habis tu aku pun ikut je lah. Dengan anak-anak sekali. Ayah tu, anak, semua etis. Na'udzubillah. Sebab apa? Jahil tak mengaji. Sebab tu tak boleh terima iman taklid. Betul iman macam mana? Kena belajar, kena mengaji fardu ain. Allah berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mu kena tahu, nak tahu kena mengaji. Tahu apa ke benda? Annahu la ilaha illallah, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jangan taklid-taklid bab akidah ni. Demikian juga dengan orang yang bertaklid sedangkan ia tidak jazam. Dia taklid, dia tak jazam. Apa makna jazam? Tetap. Dia tak tetap. Kita beriman, kita mengaji, mengaji mengenal Allah, sifat 20 ke, tauhid 3 ke, tak kisahlah. Tuan-tuan nak mengaji sifat 20, belajarlah. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah, belajar. Dan yakin, jazam, pegang betul-betul, tetap. Ataupun nak mengaji aliran lain, aliran salafi, dia tak mengaji sifat 20, dia mengaji tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sebagaimana saya duk bahas kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di surau Taman Indah Jaya surah An-Nur tu. Untuk ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, boleh juga mengajilah. Yang penting jazam, yang penting kenal Allah, sembah Allah, mencari redha Allah Ta'ala. Jazam mana tetap, putus. Tak ada ragu-ragu dah. Tak ada 4 penyakit tadi. Penyakit jahil tak ada, penyakit syak tak ada, penyakit zam tak ada, penyakit waham tak ada. Maka dia jazam. Tak. Sedangkan ia tak jazam, maka taklid tidak dikira sebagai orang yang mukmin dengan sempurna. Tetapi kalau orang yang bertaklid dan ia berjazam penuh, maka dikira mukmin. Tapi yang dikatakan tadi tak sempurna. Jangan mudah mengkafirkan dia. Ini pun satu hal juga. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah susah nak mengkafirkan dia. Allah ada ke? Tanya dia. Tanya, Allah ada? Ada Allah. Mana minta Allah ada? Ustaz aku kata ada. Mana dia taklid? Boleh kita kata dia kafir? Bukan, tidak semudah itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan Syiah. Kita bukan Ahbash. Bukan Syiah nak mudah mengkafirkan geng-geng lain ni. Hak tak sama dengan dia ni. Tetapi kalau orang yang bertaklid, dia taklid dan ia berjazam penuh. Dia tetap jazam, tetap. Ustaz aku kata ada, dan ustaz aku dah meninggal pun. Maka tak mungkin ustaz tu ubah pandangan. Ustaz tu dah meninggal, contoh.
Maka aku yakin, aku jazam, ustaz aku kata ada, Allah ada, ustaz aku kata Allah Maha melihat, ustaz aku kata syurga tu ada, aku jazam, aku pegang waktu. Walaupun dia tak mengkaji. Tak mengkaji secara ilmu, dalil ayat Quran mana, hadis mana, tapi dikira sebagai apa disebut, dan ia berjazam penuh, maka dikira mukmin juga. Mukmin juga dia walaupun tak sempurna. Kita tak kata kafir. Kan ada hadis Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak berimanmu sehingga mu sayang ke saudaramu sama macam mu sayang ke mu sendiri. Tidak beriman kamu sehingga kamu suka apa kepada saudaramu sama macam mu suka kepadamu. Jadi ulama syarah apa makna la yu'min? Tak beriman tu makna kafir kalau dia benci pada saudara dia. Tak. La yukmil. Apa makna la yukmil? Tidak sempurna. Nak kata kafir? Belum. Sebab kita ahlus sunnah wal jamaah. Cuma apa? Cuma berdosa. Berdosa di mana? Celah mana berdosanya? Tak. Dia tak kafir tapi dia berdosa lah. Berdosa sebab apa? Sebab dia meninggalkan kewajipan mencari ilmu. Apatah lagi kalau ia mampu mencari dalil-dalil walaupun secara ijmali. Dia tak boleh taklid. Dalam akidah, dalam fiqah pun ada orang tak boleh taklid dalam fiqah. Contoh apa? Kita taklid dalam fiqah tak apa lah, kita orang awam. Imam Asy-Syafi'i boleh taklid? Tak boleh. Sebab dia mujtahid. Dia kepakaran dia, bidang dia. Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam 4 itulah Imam Maliknya, Imam Abu Hanifahnya, Imam Ahmad Hanbalnya, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'inya, ataupun imam-imam hebat-hebat, Imam Malik, Imam An-Nawawinya, Imam Al-Baihaqi dalam ilmu hadis. Nah, imam-imam yang besar ni dia mujtahid. Mujtahid mana apa? Dia boleh mengeluarkan hukum, dia tak boleh nak bertaklid. Bukan macam kita ni tak ada ilmu. Ikut je lah. Imam Syafi'i kata macam ni, buat macam ni. Tak, mazhab Syafi'i kata solat macam tu. Tak, puasa macam ni, zakat macam ni, ikut taklid tu tak apa. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat tu dan kita berhenti di sini. Jadi kita ambil pengajaran bahayanya jahil, bahayanya zon, bahayanya waham, bahayanya syak. Tak mau lempar jauh-jauh benda tu, buang jauh-jauh kepada bab akidah ni. Tanam yakin seyakinnya, jazam makna qat'i, tetap tak ada perubahan apa-apa, tidak bergoy apa dia sebut, mantap, kukuh. Orang Kelantan sebut kemah keming. Kemah keming orang Perak faham ke tak tahulah. Kemah keming, dia tak goyang. Bab akidah ni selamat dunia, selamat di akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu ni kuliah subuh. Kita baca kitab istighfar pula insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul Asr.